Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Kamus Dewan Kuala Lumpur 1987, keganasan ialah sesuatu kelakuan yang ganas, kebuasan dan kegarangan. Ganas pula bermaksud cenderung merosakkan harta benda atau mencederakan seseorang, dan juga berlaku ganas terhadap seseorang seperti kaum wanita. Hal ini boleh disimpulkan, keganasan rumah tangga pula merupakan sesuatu perbuatan yang boleh memberi kemudaratan dan berbahaya kepada seseorang dan persekitaran. Secara keseluruhannya, keganasan rumah tangga ialah sebarang perbuatan atau pengabaian sengaja yang mendatangkan kesan negatif terhadap ahli keluarga yang lain. Antara faktor berlakunya keganasan rumah tangga ialah tekanan hidup, iaitu seramai 64.5% bersetuju dari kaji sidik yang kami jalankan bahawa tekanan hidup merupakan antara masalah utama menyebabkan keganasan rumah tangga ini berlaku, iaitu bebanan kerja di tempat kerja sehingga mereka membawanya ke rumah yang menyebabkan mereka lupa akan tanggungjawab mereka di rumah. Yang kedua ialah masalah inflasi. Masalah inflasi yang merupakan masalah kenaikan tingkat harga umum barang dan perkhidmatan dalam ekonomi, iaitu seramai 49.5% bersetuju. Hal ini demikian kerana ibu bapa tidak dapat memberi keperluan harian sepenuhnya akibat kenaikan tingkat harga umum ini dari masa ke semasa. Seterusnya ialah masalah kewangan, iaitu 49.5% juga bersetuju. Masalah kewangan ini menjadi faktor yang menyebabkan berlakunya keganasan rumah tangga. Hal ini demikian kita dapat lihat di negara kita, ramai masyarakat pada masa kini membuat lebih daripada satu kerja kerana mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga ada yang kehilangan kerja ketika melakukan banyak kerja dalam satu masa yang lain. Selain itu, walaupun mereka melakukan 2 atau lebih 3 kerja dalam satu hari, nilai pendapatan bulanan mereka masih rendah. Oleh itu, masalah kewangan ini masih menjadi faktor berlakunya keganasan rumah tangga. Seterusnya ialah masalah kegagalan menahan amarah, iaitu seramai 63.4% bersetuju bahawa masalah kegagalan menahan amarah ini yang berpunca dari luar dibawa ke dalam keluarga, menyebabkan ahli-ahli keluarga yang mempunyai masalah boleh hilang pertimbangan dan menyebabkan pergaduhan berlaku dalam institusi kekeluargaan yang menyebabkan berlakunya keganasan rumah tangga. Akhir sekali ialah kurang ilmu keibubapaan. 50.5% bersetuju bahawa kebanyakan ibu bapa masih tidak memahami peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam institusi kekeluargaan. Hal ini merosakkan keharmonian keluarga dan merosakkan mental anak-anak sekiranya ibu bapa bergaduh tentang tanggungjawab dan peranan masing-masing dalam sesebuah institusi kekeluargaan. Objektif kajian pertama adalah mengenal pasti perkara yang dianggap sebagai keganasan rumah tangga. Kedua, mengkaji faktor berlakunya keganasan rumah tangga. Ketiga adalah menganalisis kesan keganasan rumah tangga. Yang keempat adalah menghuraikan cara menangani keganasan rumah tangga. Kaedah kajian. Dalam kajian ini, kami mencari maklumat melalui data primer dan data sekunder. Yang pertama adalah data primer. Data primer merupakan data yang telah dikumpulkan untuk tujuan penyidikan. Dalam kajian ini, kami menggunakan borang soal sidik dan diedarkan kepada responden untuk mendapatkan data maklumat mengenai isu keganasan rumah tangga. Borang soal sidik merupakan satu alat yang dibentuk secara khusus untuk mengumpul maklumat yang bertujuan menganalisis persoalan kajian. Borang soal sidik disediakan dalam satu set soalan atau item dalam bentuk tulisan, kemudian diedarkan kepada responden. Seramai 93 orang responden yang telah dipilih untuk menjawab soal sidik yang terdiri pelbagai latar belakang dari segi jantina, umur, kaum dan pekerjaan. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pekaji lain. Data sekunder juga merupakan data
data yang diperolehi daripada sumber-sumber luaran seperti artikel, surat khabar, buku dan laman sesawang. Dalam kajian ini, kami hanya menggunakan laman sesawang sahaja. Laman sesawang merupakan laman yang mengandungi pelbagai maklumat dalam pelbagai bentuk seperti teks, video, grafik dan animasi audio. Kes keganasan rumah tangga boleh memberi kesan kepada seseorang mangsa dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek dan sebagainya. Dari segi jasmani, isu keganasan rumah tangga boleh menyebabkan seseorang mangsa boleh didera ataupun dihina secara fizikal di mana mereka akan mengalami kecederaan pada tubuh badan yang boleh menjejaskan kesihatan mereka. Contohnya, kecederaan pada organ dalaman yang boleh menyebabkan pengguguran pada wanita. Manakala emosi dapat ditunjukkan ketika mereka merasa senang terhadap sesuatu ataupun marah kepada seseorang atau takut kepada sesuatu. Dalam isu keganasan rumah tangga ini, seseorang mangsa mengalami gangguan emosi yang boleh menyebabkan kemurungan, kebimbangan yang melampau yang juga boleh memberi kesan kepada kesihatan mereka. Dari segi rohani pula, mangsa yang terlibat dalam isu keganasan rumah tangga jarang bersosial di mana mereka mengasingkan diri mereka daripada melakukan apa-apa perbuatan dan jarang mendekatkan diri dengan alam ciptaan. Mereka juga larang menunjukkan kasih sayang kepada seseorang. Dalam isu rumah tangga ini, seseorang mangsa akan kehilangan upaya sekiranya mereka tidak mempunyai akademik yang mencukupi dalam isu rumah tangga. Isu keganasan rumah tangga memberi impak kepada keluarga. Hal ini dikatakan demikian kerana isu keganasan rumah tangga menyebabkan kasih sayang antara seseorang menjadi renggang. Hal ini telah terbukti di mana sebanyak 45.2% orang telah mengatakan dalam kaji selidik. Seterusnya, isu keganasan rumah juga memberi kesan kepada masyarakat. Melalui isu ini, kes jenayah akan meningkat. Buktinya, sebanyak 47.3% orang telah mengatakan bahawa kes jenayah telah meningkatkan akibat isu keganasan rumah tangga yang makin lama makin serius. Contohnya, kes merogol, kes mencabul dan kes membunuh akan juga meningkat dan memberi kesan yang buruk. Terdapat 6 langkah bagi mengatasi keganasan rumah tangga dan saya akan membentangkan 3 langkah utama bagi mengatasi isu ini. Keganasan rumah tangga boleh ditangani dengan tindakan undang-undang di mana mangsa mesti melaporkan kepada pihak berkuasa sebarang keganasan yang berlaku dalam hubungan rumah tangga termasuk penderian fizikal, emosi dan seksual. Laporan ini mesti dilengkapkan untuk menjaga dan mencapai hak perlindungan dan keselamatan bagi mereka yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Telah dibuktikan bahawa melakukan tindakan ini akan menyelesaikan masalah rumah tangga. Mengikut kaji selidik yang dilakukan, terdapat 62.4% individu sangat bersetuju dengan langkah ini. Pasangan harus berusaha untuk hidup dalam harmoni dan membina kasih sayang keluarga. Natijanya, untuk keharmonian rumah tangga, kedua-dua suami dan isteri perlu melaksanakan tugas masing-masing. Sebarang masalah yang timbul harus ditangani secara matang dari awal dan jika ia berlarutan, bantuan daripada keluarga terdekat, jiran ataupun rakan harus dicari. Keganasan rumah tangga boleh dihentikan sekiranya pasangan itu dapat mengenal pasti punca masalah dan mendapatkan bantuan daripada pihak berkuasa secepat mungkin. Mangsa keganasan sama ada suami, isteri ataupun anak yang cedera perlu mendapatkan rawatan di hospital bagi mengenal pasti keadaan mangsa dan juga perlu mendapatkan perlindungan daripada pihak berkuasa agar kejadian itu tidak berulang. Langkah kedua iaitu penglibatan masyarakat, di mana masyarakat sekeliling juga perlu menerima tanggungjawab terhadap sebarang masalah yang timbul demi membantu individu yang ditimpa kesusahan. Jiran terdekat atau ahli keluarga harus sentiasa mengambil berat tentang kebajikan jiran mereka dan melaporkan sebarang kejadian keganasan kepada polis jika terdapat petunjuk penderian rumah tangga.
Daripada berdiam diri dan mementingkan diri sendiri, masyarakat harus bekerjasama untuk membantu mangsa dengan menawarkan nasihat, sokongan dan juga bantuan. Sekiranya masyarakat mendapati mangsa mengalami kecederaan seperti lebam dan luka, adalah mustahak mereka membantu membawa orang itu ke hospital secepat mungkin. Hasilnya, ternyata bahawa masyarakat memainkan peranan penting dalam menangani masalah keganasan rumah tangga. Buktinya, sebanyak 54.8% responden percaya strategi ini berkesan. Langkah ketiga iaitu melalui peranan individu. Sebelum berkahwin, setiap individu perlu menguasai sepenuhnya pendidikan agama kerana ia berkait rapat dengan keharmonian rumah tangga yang hanya boleh wujud jika mereka mempunyai maklumat yang sewajarnya. Bukti menunjukkan bahawa sebanyak 69.9% responden sangat bersetuju bahawa tanggungjawab individu itu mesti ditunaikan. Natijanya, sebelum berkahwin, pasangan perlu mendalami kursus perkahwinan dan juga mempelajari tentang kewajipan hidup agar mempunyai kehidupan keluarga yang lebih ideal dan juga menggembirakan. Bagi mengelak perkara ini berlaku kepada generasi yang akan datang, kita juga harus memberikan pendidikan awal yang berteraskan ilmu agama dan akhlak berkaitan tanggungjawab berumah tangga agar semua masyarakat mendapat didikan dan ilmu sejak awal. Perkara ini harus dilaksanakan di semua peringkat sekolah supaya gejala sosial dapat dielakkan. Oleh itu, jelaslah bahawa peranan individu itu sendiri amat penting untuk mencari ilmu agama yang mencukupi. Secara amnya, definisi keganasan rumah tangga ialah sebarang perbuatan yang boleh dilakukan terhadap ahli keluarga yang mendatangkan kemudaratan kepada keluarga maupun secara fizikal ataupun mental. Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya keganasan rumah tangga ialah berkaitan dengan personaliti individu itu sendiri dan sebahagian besarnya kerana sifat pelaku sendiri yang mudah terpengaruh dengan persekitaran ataupun sukar untuk mengawal emosi. Seterusnya, kesan keganasan rumah tangga pula bukan sahaja akan dapat menjejaskan mangsa dan pelaku, malah turut dapat dirasai oleh orang sekeliling seperti ahli keluarga dan juga masyarakat setempat. Oleh itu, semua ahli keluarga dan masyarakat disarankan supaya sentiasa berwaspada dan segera melaporkan kepada pihak berkuasa jika berlaku perkara yang dilarang dan dianggap sebagai keganasan maupun berlaku dalam keluarga sendiri ataupun jiran tetangga.